Ya, ada orang bertanya berkenaan dengan isu apa dia? Berkenaan dengan Shopee Pay Later. Kan sekarang ni famous dengan Shopee, tambah-tambah kalau kita duduk dekat Perlis. Kalau kat Perlis ni kita tak ada mall fizikal tu. Jadi macam mana kita nak beli barang-barang yang outstanding sikit, jadi kita beli melalui Shopee dan Lazada ataupun sebagainya lah. Bila sekarang ni online, penghantaran, kos untuk penghantaran pun murah. Jadi dalam apps Shopee tu, mereka buat apa dia? Dia nak tarik lagi supaya pembeli ni buat pembelian yang lebih lagi. Dia buat macam mana? Ambil dulu barang, bayar kemudian. Ambil dulu barang, bayar kemudian. Kalau dulu nak beli barang on the spot, kena bayar tunai. Jadi sekarang ni dia ada ambil dulu barang dan bayar kemudian. Macam mana dia buat? Jadi syarikat Shopee ni dia bekerjasama dengan salah satu syarikat yang mengurus kewangan ni. Jadi apabila kita beli, syarikat kewangan ni lah yang akan bayar hutang kita tu kepada penjual. Sebab penjual ni merata tempat ni lah yang jual barang-barang kat dalam Shopee tu. Jadi pengurus kewangan ni dia akan bayarkan pada kita, bagi kita dulu, dan dia akan minta duit itu daripada kita. Bila berlaku hal macam tu, jadi dia ada ansuran dia. Ansuran dia macam mana? Macam biasalah. Macam kita berhutang dengan bank macam tu. Sama ada kita nak bayar selama 6 bulan, 3 bulan, 4 bulan dan sebagainya. Namun berlaku isu syariah dekat situ. Macam mana apabila kita tak dan nak bayar? Kita nak bayar tapi tak dan. Sebulan macam kita bayar kereta lah, kita tak dan nak bayar hujung bulan. Sebab bulan 12 ni nak pergi bercuti dulu. Kan nak habiskan cuti tahunan, sebab tak dan ambil waktu PKP dulu. Jadi ambil waktu lah. Jadi bila cuti ni kos yang banyak, adalah delay sikit kita punya financing tu. Jadi macam mana? Kita terlebih waktu lah nak bayar tu. Bila terlebih waktu, maka dia akan cas delay bayar hutang. Berapa dia tentukan lah, 1% ke, 2% ke, 3% ke, dia akan cas. Jadi kalau kita lewat bayar daripada masa dia, kat situ dia ada isu syariah. Apa dia isu dia? Kita kalau misalnya kita lewat bayar dan dia kenakan cas. Biasalah kalau company ni dia company yang bukan non-Muslim punya. Non-Muslim ni dia tak heran lah sama ada perniagaan dia patuh syariah ataupun tak. Jadi bila patuh syariah ataupun tak, bila bayar lebih, kita bayar contohnya dia cas 2%, kita bayar pada bulan selepasnya, maka kita terlibat dengan riba. Jadi itu antara yang perlu kita berhati-hati dalam kita nak melakukan transaksi pada hari ini. Tambah lagi kita sangat mudah untuk terjebak dalam perkara-perkara tersebut. Jadi kalau misalnya
kita bayar lebih daripada waktu dia dan dia cas, maka kita terlibat dengan transaksi riba. Yang mana riba ni kita tahulah merupakan salah satu daripada dosa besar. Dosa besar yang kita perlu jauhkan, kita perlu elakkan. Kalau dosa kecil ni tak apa lagi, tapi dia melibatkan dosa besar. Itu macam-macam lah implikasi apabila kita melakukan perkara-perkara yang melibatkan dosa besar. Tak berkat dalam, terutama dalam ekonomi kita lah. Jadi macam mana bila hal tersebut boleh untuk kita ambil kaedah tersebut, maknanya kita bolehlah kalau tak ada duit dalam bulan tersebut, kita nak bayar bulan depan. Jadi kita bayar, maknanya kita kena bayar ikut dia punya time dia lah. Ikut time dia. Boleh kita ambil tapi kena ikut time dia. Maknanya jangan kita terlibat dengan riba. Kita kena bayar. Maknanya kalau kita bayar pada bulan, hujung bulan dia tetapkan 25 hari bulan, syak kita bayar pada waktu tersebut. Kita bayar pada waktu tersebut. Kalau lebih, kita akan terlibat dengan transaksi riba. Jadi itu antaralah yang menjadi salah satu punca kepada kita boleh terlibat dengan riba bila melibatkan dengan bila kita melakukan transaksi dengan Shopee Pay Later. Jadi kalau misalnya timbul pula isu, kalau kita dekat bank, kan bank misalnya kalau kita lambat bayar, kita buat apa-apa financing lah, personal financing ke ataupun kereta ke dan sebagainya, bila kita lewat bayar, macam mana bank buat? Macam mana bank buat dalam masalah tersebut? Baik. Kalau di bank, contohnya bank Islam. Bank Islam. Bank Islam, dia akan tentukan bahawa kalau dia lewat bayar, apa yang dicas adalah cas kos kerugian dia. Kos kerugian kepada bank Islam. Kalau kita ambil financing bank Islam lah. Jadi bank Islam ni dia punya syarikat dia dah ada dia punya penasihat syariah dan sebagainya. Jadi dia akan bagi tahu bahawa kos pengurusan dia, kalau misalnya delay, dia ada kos kelewatan tu. Dia akan menanggung kos kerugian. Kos apa? Contohnya bila ialah dia salah satu entiti kewangan yang besar. Jadi direct pada kos untuk dia nak uruskan, disebabkan kelewatan tersebut, dia kena tanggung kos. Macam-macam kos lah. Kos disebabkan dia lewat, dia terpaksa kena buat perkiraan balik semula. Kos surat menyurat, kos lawyer dan sebagainya, maka kos itu yang ditanggung. Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, matlul ghani zulmun. Siapa yang mampu untuk membayar hutang tapi sengaja melewatkan, maka dia adalah satu kezaliman. Jadi disebabkan kezaliman tersebut, maka dia bayar ganti rugi kepada bank, disebabkan bila lewat bayar dia menanggung kerugian. Tapi kalau Shopee tadi, dia tak nyatakan pun kos kerugian dia. Kalau kita bayar lewat, dia tak nyatakan pun kos kerugian dia. Jadi bila dia tak bagi tahu kos kerugian dia, kita tak tahulah berapa yang dia cas, berapa dia tanggung untuk kerugian. Jadi bila had tu tak jelas, maka itu boleh jadi termasuk dalam riba. Riba apa? Riba al-jahiliyah. Riba jahiliyah. Pada mula-mula ayat Quran datang berkenaan dengan riba, adalah mention berkenaan dengan riba jahiliyah. Riba jahiliyah ni apa dia?
riba yang bila kita bayar lewat daripada waktu dia, pemberi hutang cas kelewatan tersebut. Ya, atas kelewatan. Bukan atas dasar apa? Dasar bunga interest yang mula-mula ditentukan oleh pemberi hutang tu. Kan bagi hutang 100, bayar balik RM150. Tak, ni bayar juga 100, tapi kalau misalnya lewat bayar daripada waktu dia, cas lagi RM50. Itu riba jahiliah. Makna kalau interest ataupun bunga, itu lagi teruk daripada riba jahiliah. Kalau interest kan, sekarang ni bila interest ni macam mana? Kita lewat bayar ke tak lewat bayar ke, dia still akan tambah kita punya hutang. Had tu bukan riba jahiliah, dia adalah riba yang lagi teruk lah daripada jahiliah. Jadi bila tak ditentukan dia punya kos kerugian tersebut, maka kat situ dia akan jadi riba. Dia hanya boleh menanggung kepada kos kerugian sahaja. Kalau dia tak nyatakan kos kerugian dia, macam Shopee tadi, kita tak tahu, dia tak nyatakan pun kos kerugian dia berapa, dia tak nyatakan. Jadi itu menyebabkan bila kita melakukan transaksi tersebut, dia akan boleh terlibat dengan riba.